Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang Muhammad Tuan Muhammad Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, Yang Muhammad Tun Sri Norizan Ghazali, Setiausaha Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi bin Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Ketua-Ketua Agensi Badan Berkanun, NGO, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Saya terpaksa pakai teks, tidak saya melilau kata. Saya kan suka jawab. Hari ini insya-Allah kita bertemu dalam keadaan harmoni atas tanggungjawab kita di pihak negeri dan Yang Muhammad Rafizi di pihak persekutuan. Pertama sekali saya ucap selamat datang kepada Yang Muhammad Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi dan delegasi ke negeri Kedah Darul Aman. Mewakili kerajaan negeri, saya berterima kasih kepada kerajaan persekutuan di atas kesudian untuk mengadakan libat urus bersama-sama kerajaan negeri bagi merencana pembangunan negara, khususnya melalui sesi-sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Saya percaya sesi libat urus seumpama ini adalah kaedah tata kelola terbaik yang dapat diambil oleh kerajaan dalam merakyatkan proses merencana rancangan pembangunan agar lebih bersifat inklusif dengan mengambil kira pandangan pelbagai kelompok yang lebih luas. Oleh demikian, saya amat berharap para hadirin semua dapat mengambil peluang ini sebaiknya untuk menyampaikan idea, cadangan, pandangan, pendapat dalam menambah baik rancangan Malaysia ke-12 yang masih berbaki 2 tahun setengah tempoh pelaksanaannya. Hadirin sekalian, kerajaan negeri bercita-cita meletakkan Kedah sebaris dengan negeri-negeri maju lain, terutamanya yang berada di sekitar Lembah Kelang. Kedah mau duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri maju. Tidaklah berhasrat mengambil Kuala Lumpur untuk bawa ke Kedah ni. Contoh saja. Secara geografinya negeri yang lebih hampir dengan pusat pentadbiran, pusat pertumbuhan, pusat ekonomi, dia lebih akses untuk lebih maju. Bukanlah kerana kecerdikan semata-mata, tetapi peluang dan ruang yang ada di sekitarnya itu. Kita ni negeri paling jauh daripada Kuala Lumpur, bersepadan dengan Thailand. Jadi dari segi geografi, tumpuan patut diberi lebih kepada kita berbanding negeri-negeri yang lebih hampir dengan Kuala Lumpur. Kalau tak boleh juga, kita ambil betul-betul. Hak melawak tu lah dia ambil kan. No? Hak serius dia tak ambil. Alhamdulillah, cita-cita ini senada dengan perancangan yang terkandung di bawah rancangan Malaysia ke-12. Bila mana kerajaan persekutuan telah menggariskan di bawah RMK 12 komitmen untuk memberi tumpuan yang lebih kepada 6 negeri yang kurang membangun, yang salah satu daripadanya adalah negeri Kedah. Jika dibanding dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 dan Pelan Pembangunan Kedah 2035 yang bermula sejak tahun 2021, negeri Kedah telah menunjukkan peningkatan positif dari sudut ekonomi dan pelaburan. Dari segi pelaburan, bermula tahun 2021 sehingga suku tahun pertama 2023, Kedah telah berjaya meraih secara kumulatif 82.57 bilion dalam sektor utama, pembuatan dan perkhidmatan, menjadikan Kedah sebagai destinasi pilihan teratas para pelabur yang melabur di Malaysia. Manakala dari sudut ekonomi, keluaran dalam negeri kasar telah mencatatkan pertumbuhan positif pada kadar 3.2% pada tahun 2021 dan meningkat kepada 7.2% pada tahun 2022. Pertumbuhan ini menjadikan Kedah dari sudut KDNK per kapita meningkat satu anak tangga dalam senarai perbandingan antara negeri-negeri pada tahun 2022 berbanding tahun sebelumnya. Walaupun Kedah telah menunjukkan pencapaian pelaburan dan ekonomi yang
memberangsangkan sejak 2 tahun yang lepas, pencapaian ini perlu dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik pada masa depan. Hal ini kerana jika dinilai dari sudut peratusan sumbangan Kedah kepada KDNK Malaysia masih lagi berada pada peratusan yang rendah, iaitu hanya sekitar 3.4% berbanding negeri-negeri maju lain. Negeri Kedah berhasrat untuk meningkatkan peratusan sumbangan negeri kepada KDNK negara kepada peratusan yang lebih tinggi dengan sasaran 10% agar ia seimbang dan setaraf dengan negeri-negeri maju. Oleh yang demikian, saya berharap cita-cita ini akan diberi sokongan oleh Kementerian Ekonomi dan negeri Kedah terus diberi tumpuan yang lebih di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Hadirin sekalian, kerajaan negeri sentiasa bersama-sama kerajaan persekutuan dalam agenda memperkukuh tahap keterjaminan dan keselamatan bekalan makanan negara khususnya dalam pengeluaran beras. Kedah digelar jelapang padi negara. Kini menyumbang 43% daripada keperluan beras negara dan dengan pengeluaran beras di Kedah telah mencapai 1 juta tan metrik setahun. Sasaran kerajaan negeri untuk melaksanakan inisiatif penanaman padi 5 kali dalam 2 tahun dijangka dapat meningkatkan pengeluaran padi sebanyak 25% menjadi 1.25 juta tan setahun tanpa perlu kepada perluasan kawasan tanaman baharu. Pelaksanaan ini dapat direalisasikan melalui penambahbaikan dari sudut infrastruktur pengairan dan saliran, penggunaan teknologi dalam pertanian, pengembangan penyelidikan dan pembangunan R&D, benih dan pemerkasaan modal insan petani muda. Selain membantu negara mengukuhkan keterjaminan makanan, inisiatif ini turut dijangka mampu memberi manfaat dari segi peningkatan pendapatan kepada 56,000 pesawah di Kedah yang rata-ratanya adalah kumpulan berpendapatan rendah. Dalam hal ini, kerajaan negeri bersedia untuk bekerjasama dan berharap agar agenda ini dijadikan agenda nasional serta mendapat perhatian di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Hadirin sekalian, walaupun Kedah secara tradisinya adalah negeri berasaskan pertanian, hakikat bahawa sektor pembuatan merupakan sektor ekonomi kedua terbesar di Kedah dengan peratusan sumbangan KDNK sebanyak 30.7% adalah economic spearhead kepada negeri Kedah. Kerajaan negeri amat memberi tumpuan kepada pemerkasaan sektor pembuatan khususnya sudut pemantapan ekosistem pelaburan dan industri, pengembangan kawasan-kawasan industri baharu serta penjenaan talent pool yang berkualiti dan mencukupi. Dalam konteks talent pool, kerajaan negeri berharap satu usaha dan perhatian dapat diberi di bawah RMK 12, khususnya melahirkan para graduan berkemahiran tinggi dan profesional dalam bidang-bidang yang diperlukan seperti kejuruteraan sains dan teknikal. Manakala dalam konteks pembesaran kawasan industri baharu, kerajaan negeri kini dalam tindakan untuk membesarkan kawasan Kulim High Tech Park KHTP kepada fasa 4A dan fasa 5 serta membangunkan sebuah koridor ekonomi berasaskan perindustrian di daerah Kulim yang diberi nama Kulim Industrial Corridor KIC. Amatlah diharapkan perancangan kerajaan negeri untuk menjayakan agenda Kulim sebagai sebuah daerah teknologi tinggi selaras dengan plan pembangunan Kedah 2035 dan perancangan Kulim Industrial Corridor KIC turut dapat dijadikan sebagai salah satu agenda nasional dan diberi perhatian khusus di bawah RMK 12. Hadirin sekalian, bagi memainkan peranan yang lebih signifikan di peringkat wilayah dan serantau serta mengukuhkan lagi ekosistem industri dan pengangkutan di Kedah, kerajaan negeri telah merancang untuk membangunkan projek Kedah Aerotropolis. Projek pembangunan ini merangkumi 3 komponen utama iaitu lapangan terbang terbangsa Kulim KXP, Aerocity dan Sidam Logistik Aerospace and Manufacturing Hub SLAM. Kerajaan negeri amat berterima kasih kepada kerajaan persekutuan yang menyokong dan melaksanakan program SLAM melalui pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA. Di bawah RMK 12, pembangunan SLAM telah diperuntukkan
sebanyak 700 juta. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri turut berharap agar pembangunan Kedah Aerotropolis diberi perhatian secara keseluruhannya, termasuk cadangan pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP yang merupakan komponen utama bagi pembangunan tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, KXP adalah dirancang sepenuhnya untuk dibangunkan sebagai sebuah cargo airport, bukan lapangan terbang berasaskan penumpang. Saya ingat 100 kali dah cakap ni. Ada 100 kali ada. Orang kata cargo, dia kata penumpang juga. Cargo. Tak bagi deras sikit. Justru tanggapan bahawa pembangunan KSP akan menjadi saingan kepada lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang adalah tidak berasas. KSP bukan saja tidak akan menjadi saingan, malah menjadi pelengkap kepada kewujudan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Pembangunan lapangan terbang KSP amat signifikan lagi diperlukan dalam konteks pembangunan ekonomi negara kita, khususnya di wilayah utara. Rakan-rakan pelabur antarabangsa yang telah menyatakan komitmen untuk terlibat aktif di KSP menaruh keyakinan yang tinggi bahawa KSP berpotensi untuk menjadi economic game changer pada masa depan. Tuan-tuan sekalian, jika kita tidak merebut peluang ini dalam kalangan pemain industri kargo antarabangsa, jika ia tidak berlaku di Malaysia dalam tahun-tahun ke depan ini, ia sedang bergerak ke Sumatera. Option yang hampir sama dengan Kedah adalah Kuala Namu di Sumatera. Kalau tak direbut, dibawa ke Kedah, saya yakin satu pusat kargo terbesar di Asia Pasifik ini akan ada di Indonesia. Sayanglah. Tulis, Datuk Menteri. Untuk itu, kerajaan negeri tetap berharap untuk diberi peluang menjelaskan secara terperinci akan kepentingan projek ini kepada rakyat dan negara secara langsung di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Puan bertepuk sekali. Hadirin sekalian, saya rakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi dan delegasi kepada Kementerian Ekonomi yang sudi bertandang ke negeri Kedah Darul Aman bagi mendengar pandangan negeri mengenai pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12. Saya berharap dengan kerjasama yang erat dapat terus dijalinkan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan demi mencapai kesejahteraan bersama, khususnya melibatkan rakyat dan seluruh rakyat di negeri Kedah Darul Aman. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.